Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ayu binti Asri dengan nombor metrik 85042 akan membentangkan projek tahun negeri 1 yang bertajuk Retorik dalam Wacana Perayaan Ucapan Perdana Menteri Sepenuh Perayaan di Malaysia. Ucapan berfungsi sebagai wadah atau cara untuk menyampaikan mesej secara lisan, manakala retorik ialah disiplin ilmu dan kemahiran yang menyediakan strategi dan teknik untuk menjadikan ucapan berkesan dan mencapai matlamatnya. Menurut Haksma Haji Homar 2007, mendefinisikan retorik sebagai keupayaan menggunakan bahasa secara berkesan atau juga ciri yang berkesan dalam bahasa, manakala Lanham 1991 mengatakan bahawa retorik sebagai seni untuk mendapatkan keyakinan seorang melalui wacana bahasa. Permasalahan kajian ini adalah kajian mendapati belum terdapat terbitan khas atau bibliografi lengkap yang secara khusus menghimpunkan penggunaan teknik retorik dalam ucapan politik Melayu. Kajian terdahulu seperti oleh Asma Orma 1988 hanya meneliti retorik dalam bahasa iklan, manakala Lim Kin Hui 1992 menganalisis ucapan Mahathir dari sudut logik informal. Kamil Al-Ghazali 1999 pula mengkaji ucapan politik Mahathir dari perspektif sosiolinguistik. Secara keseluruhan, kajian lepas lebih bersifat teoretikal dan kurang meneliti pemanfaatan teknik retorik dalam konteks sebenar ucapan politik. Matlamat kajian ialah untuk meneliti penggunaan retorik dalam teks ucapan Perdana Menteri Sepenuh Perayaan di Malaysia, manakala objektifnya terdiri daripada dua, iaitu mengenal pasti penggunaan teknik-teknik retorik dalam ucapan perayaan Perdana Menteri Malaysia berdasarkan teori Aristotle dan menganalisis kekerapan penggunaan teknik-teknik retorik dalam ucapan Perdana Menteri berdasarkan teks ucapan Hari Perayaan di Malaysia. Retorik merujuk kepada seni atau kemahiran menggunakan bahasa secara berkesan dan persuasif. Retorik dalam kajian ini adalah teknik-teknik penggunaan bahasa yang boleh dikenal pasti dalam teks ucapan Perdana Menteri Sepenuh Perayaan yang bertujuan untuk memujuk, menyatupadukan dan menyentuh emosi khalayak. Ucapan politik merupakan sejenis wacana atau komunikasi lisan yang disampaikan oleh seorang tokoh politik. Dalam kajian ini, mengtarifkan ucapan politik sebagai ucapan rasmi yang disampaikan oleh penyandang jawatan Perdana Menteri Malaysia yang disiarkan kepada umum sepenuh sambutan perayaan utama di Malaysia. Etos merujuk kepada rayuan retorik yang berasaskan kepribadian, kredibiliti dan otoriti pembaca. Dalam kajian ini, etos ditakrifkan sebagai strategi retorik yang digunakan oleh Perdana Menteri dalam wacana ucapan perayaan untuk menunjukkan kredibiliti, kepribadian mulia dan niat baiknya di hadapan rakyat Malaysia. Patos merujuk kepada rayuan emosi yang digunakan oleh pengucap terhadap audiens. Patos dalam kajian ini didefinisikan secara operasional sebagai strategi dan teknik retorik yang digunakan oleh Perdana Menteri untuk membangkitkan, merayu dan mengurus sentimen serta emosi kolektif rakyat Malaysia dalam konteks ucapan sepenuh hari perayaan. Logos merujuk kepada alasan atau logik dengan membentangkan hujah yang tersusun, rasional dan disokong oleh fakta. Dalam kajian ini, logos merupakan hujah-hujah logik atau data statistik yang digunakan oleh Perdana Menteri untuk mengukuhkan lagi mesej yang disampaikan sepenuh hari perayaan di Malaysia. Kepentingan kajian teoretikal bagi kajian ini adalah untuk mengkaji sama ada teori retorik Aristotle yang lama masih boleh digunakan dalam ucapan Perdana Menteri Malaysia hari ini, memberi pemahaman yang lebih baik tentang cara bahasa digunakan untuk memupuk perpaduan dan menambah kuasa ilmu dalam ilmu retorik, khususnya bidang kajian kaedah retorik bahasa Melayu. Kepentingan kajian praktikal bagi kajian ini adalah membantu kita dalam memahami ilmu retorik dengan lebih mendalam, membantu beberapa pihak seperti para pengucap yang ingin bekerja dalam menceburkan diri dalam bidang politik, boleh digunakan sebagai baris panduan untuk menulis ucapan di Jabatan Komunikasi Kerajaan dan Pejabat Perdana Menteri. Juga, kajian ini juga boleh digunakan sebagai rujukan untuk kajian jas lain dalam bidang pendidikan. Kajian oleh Aisyah tahun 2022, iaitu objektif utama kajian adalah untuk membuat analisis terhadap jurnal terindeks berkaitan teori retorik dalam konteks komunikasi awam dengan menggunakan analisis literatur yang sistematik. Dapatan menunjukkan teori ini digunakan secara meluas dalam pelbagai bidang seperti politik, pendidikan, keagamaan dan juga perniagaan. Seterusnya ialah kajian yang dibuat oleh Nur Nadia dan Zulkifli tahun 2021. Objektif kajian ini adalah untuk meneliti penggunaan 3 elemen retorik Aristotle, iaitu etos, patos dan logos dalam gaya penyampaian dakwah. Dapatan menunjukkan bahawa penyusunan retorik yang mantap oleh Nick Abdul Aziz memberi kesan besar terhadap penerimaan dakwah dalam kalangan masyarakat Islam. Seterusnya kajian oleh Syahrir 2015. Objektif utama kajian ini adalah untuk membincangkan gaya kepimpinan Susilo Bambang Yudhoyono berpandukan elemen etos, patos dan logos. Dapatan menunjukkan beliau berjaya meraih semula sokongan rakyat ketika berdepan isu kewangan melalui komunikasi yang bijaksana dan meyakinkan. Seterusnya kajian oleh Abdul Rahman Al-Kirbash et al. 2014, iaitu untuk mengkaji penggunaan elemen retorik Aristotle, etos, patos dan logos dalam memujuk audiens dan menentukan pengaruh utama yang berfungsi sebagai alat utama dalam ucapannya. Kajian ini mendapati gabungan logik, emosi dan kredibiliti membantu membentuk pengaruh Mahathir sebagai pemimpin yang berwibawa. Kajian yang dijalankan ini akan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Menurut Nuanco seperti dipetik dalam Nuala dan Tamuno Belema 2019, reka bentuk tinjauan deskriptif merupakan kaedah pengumpulan data yang diambil daripada sampel yang luas serta daripada populasi tertentu dan menerangkan ciri-ciri tertentu sesuatu sampel.
data korpus kajian daripada laman web resmi Prime Minister Office of Malaysia Official Website yang dikeluarkan oleh Pejabat Perdana Menteri Malaysia. Instrumen bagi kajian ini adalah analisis dokumen ataupun teks dengan menggunakan teori retorik Aristotle, iaitu segitiga retorik berdasarkan 3 kaedah utama, iaitu ethos, credibility dan karakter pengucap, pathos, rayuan emosi kepada audiens, dan juga logos, rayuan kepada logik dan rasional. Prosedur kutipan data bagi objektif pertama menunjukkan prosedur pengumpulan data yang dikumpul melalui 2 proses. Langkah pertama untuk memulakan proses pengumpulan data adalah dengan menentukan sumber yang akan digunakan sebagai data dalam analisis teks. Sumber utama yang akan digunakan adalah melalui laman web rasmi Pejabat Perdana Menteri Malaysia. Setelah penentuan sumber data, teks-teks ucapan Perdana Menteri yang dipilih akan dikumpulkan dan diagihkan mengikut jenis-jenis perayaan yang ada di Malaysia untuk proses analisis seterusnya. Seterusnya, prosedur penganalisian data bagi objektif pertama terdiri daripada 4, iaitu yang pertama sekali membuat pembacaan teks secara berkala sehingga objektif kajian ditetapkan tercapai. Yang kedua, mengenal pasti penggunaan teknik-teknik retorik dalam teks ucapan. Seterusnya, melakukan pembacaan berulang bagi menyimak dan mengesahkan teknik retorik dalam teks tersebut. Akhir sekali, memasukkan data teks dan mengkategorikannya mengikut teknik retorik, ethos, pathos, dan logos. Berikut merupakan jadual 1, iaitu contoh analisis data bagi objektif pertama. Pengkaji akan membagikan jenis retorik dan definisi berdasarkan ethos, pathos, dan logos, dan juga pengkaji akan memberikan penunjuk dan juga contoh berdasarkan data daripada teks ucapan. Seterusnya, prosedur analisis data bagi objektif kedua. Yang pertama sekali ialah meneliti kesemua contoh data teks yang telah dikelompokkan dalam jadual berdasarkan teknik retorik. Seterusnya, mengira jumlah kekerapan teknik retorik yang digunakan dalam teks ucapan. Akhir sekali, menguraikan hasil data bagi setiap teknik retorik yang terkandung dalam teks ucapan perayaan Perdana Menteri Malaysia. Berikut merupakan jadual 2, iaitu contoh analisis data bagi objektif kedua, iaitu kekerapan penggunaan teknik retorik berdasarkan hasil dapatan analisis objektif pertama. Analisis beralih ke pengiraan jumlah kekerapan di mana setiap teknik retorik seperti ethos, pathos, dan logos dikira berdasarkan frekuensi penggunaannya dalam keseluruhan teks ucapan. Proses ini menghasilkan data berbentuk angka yang menunjukkan taburan dan corak penggunaan bagi setiap teknik yang dikaji. Berdasarkan data kekerapan tersebut, fasa akhir analisis melibatkan huraian terperinci terhadap hasil kajian termasuk teknik retorik mana yang paling dominan dalam ucapan perayaan Perdana Menteri serta alasan pemilihannya dan impaknya terhadap penyampaian mesej. Dengan pendekatan ini, analisis bukan sahaja mengukur penggunaan teknik retorik secara sistematik, tetapi juga memberikan insight mengenai strategi komunikasi yang efektif dalam wacana politik.